Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik yang ketujuh, tujuh adalah berkaitan dengan etika dan nilai. Okay. Ini adalah berkaitan dengan etika dan nilai. Etika dan nilai. Orang kata lebih kurang apa? Etika dan nilai ni mana kita kaji lah daripada akhlak, akhlak daripada sudut apa yang baik, apa yang buruk, daripada sudut agamanya macam mana. Itu ringkasan lah untuk uh, untuk pertimbangan etika dan nilai dalam uh, penggunaan ataupun pemikiran sains dan teknologi. Dan dalam bab ni diketengahkan tentang definisi etika dan nilai. Okay. Kemudian analisa isu-isu semasa berkaitan etika dan nilai. Okey. Kenapa kita perlukan kepada etika dan nilai? Sebab kita sebagai manusia. Manusia hidup ada dia punya tata susila, ada dia punya akhlak. Okey. Wa imma sains dan teknologi pun adalah uh, hasil aktiviti manusia yang tidak lepas daripada isu etika. Dia perlu ada dia punya kawalan. Kata lebih kata lebih cantik ataupun lebih tepat adalah kawalan lah. Macam mana kita nak mengawal teknologi itu. Dan isu etika ni pertimbangan antara baik dan mungkin dengan golongan agama. Dan di sini etika merujuk kepada prinsip moral ataupun akhlak dan nilai merujuk kepada darjat, kualiti, mutu, taraf ataupun sifat ketinggian. Itu tentang etika dan nilai. Dan tanpa etika, tanpa pertimbangan, ikut apa tanpa pertimbangan antara yang mana baik, mana buruk. Okey, macam mana kita nak interaksi, akhlak dan sebagainya. Okey, ataupun yang dikenal sebagai etika dan nilai ni. Nilai kemanusiaan akan tergugat. Manusia akan menjadi mesin dan berfungsi seolah-olah mesin sahaja. Dia akan hilang nilai kemanusiaan seperti keprihatinan dan lain-lain lah. Okey. Jadi soal kemanusiaan tidak akan wujud kalau kita tak ada dalam diri sifat tak ada kalau kita tak ada pertimbangan etika dan nilai. Okey. Dan di sini dinyatakan tentang definisi etika. Dia maksud daripada etikos, itu daripada bahasa Yunani. Okey, ataupun persoalan moral, baik atau salah, benar atau tidak. Jadi ini main point dalam ni lah, macam mana kita nak memastikan dalam penggunaan teknologi ataupun dalam interaksi kita dengan teknologi, kita masih lagi ada pertimbangan yang mana betul, yang mana salah, yang mana benar, yang mana tidak. Kalau dalam Islam berkaitan dengan baik ataupun buruk. Okey. Kalau agama dia ada bersifat yang mutlak. Yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Kalau disandarkan kepada individu pula, dia adalah bergantung kepada diri masing-masing. Okay. Berubah-ubah. Jadi etika dan nilai ini merujuk kepada soal yang pertama adalah soal tujuan. Apakah penggunaan teknologi ataupun sains itu untuk tujuan menunjuk, untuk tujuan riak, untuk meninggi diri, sehingga ke tahap menafikan kewujudan Tuhan atau sebaliknya. Itu persoalan yang main point. Apa tujuan sebenar yang kita cuba nak capai dalam penggunaan sains ataupun penggunaan teknologi. Adakah kita ingin menciptakan satu benda yang sehingga menafikan kewujudan Tuhan, mengklonkan binatang, mengklonkan manusia dan sebagainya. Kita cuma mengambil peranan Tuhan. Jadi situ kita perlu jelas.
kemudian kita buat satu benda yang mengubah ciptaan Tuhan. Contohnya lah, contohnya, contoh apa, ah, diri kita ni dah elok dah. Cuma lepas tu kita cuba untuk tambah lagi, sehinggalah menjadi sempurna menurut menurut manusia lah. Okay. Ah, yang kita cuba nak tutup hidung dengan botok dan sebagainya, itu benda-benda yang mengubah ciptaan Tuhan. Okey. Di situ kita kena ada pertimbangan. Yang mana baik, yang mana buruk. Kadang menurut kita baik, tapi menurut agama tidak. Di situ kita perlu buat pertimbangan yang sewajarnya. Okey, itu sini yang pentingnya etika dan nilai. Okey. Dan dalam Islam uh, dia ada 3 persoalan utama berkaitan dengan etika untuk satu benda tu. Untuk setiap benda yang kita nak pakai lah. Setiap benda yang kita nak buat. Apakah uh, ada kebaikan atau keburukan dalam tu? Okey. Kemudian ada kriteria. Apakah kriteria untuk mengukur sama ada benda tu baik ataupun buruk. Kemudian motif penggunaan benda tu. Dan tingkah laku manusia terhadap sesuatu benda. Dan hingga kan dalam Islam dia, walaupun benda tu harus ataupun benda tu boleh pakai, tapi kadang-kadang ia disekat. Ia disekat untuk kita menutup pintu-pintu kejahatan ataupun pintu-pintu kemudaratan, disebabkan ia lebih banyak membawa mudarat daripada kebaikan. Contoh dalam kes arak kan, arak ataupun wine dan sebagainya, bir sebagainya. Walaupun benda tu ada kebaikan dan tapi Islam menolak. Tak bagi umat dia minum kerana di dalamnya terdapat banyak kemudaratan daripada kebaikan. Itu satu contoh yang mudah lah, yang mudah untuk kita faham. Okey. Macam mana kita nak nilai, macam mana kita nak buat pertimbangan antara uh, mudarat atau manfaatnya mana yang paling banyak. Uh, itu yang benda haram lah. Kalau benda harus ni, contoh macam benda-benda yang teknologi terkini, okay? Tapi benda tu seeloknya, tapi benda tu disekat. Okay, macam latih challenge. Kalau mufti kata tak boleh buat kan, haram. Uh, Padahal benda tu tidak ada nas ataupun untuk mengharamkan dia. Tapi disebabkan ada benda-benda tertentu yang apa, uh, yang tidak baik, okay, jadi mufti berpandangan untuk menyekat benda tu sebelum ia belum dosa dalam kalangan umat Islam. Sebelum ia membawa efek buruk kepada umat Islam. Di situlah macam mana buat pertimbangan antara baik dan buruk tu menurut tokoh agama. Asalkan benda tu boleh buat asalnya, tapi sebabkan ada efek yang lebih banyak buruk daripada baik, maka mufti berpandangan lebih elok kita sekat dulu daripada ia merosakkan umat Islam, ataupun dalam fiqh dipanggil syaddul tarawih, menutup pintu-pintu kemudaratan. Walaupun benda tu boleh buat pada asalnya. Okey, dalam penghasilan menurut Islam, dalam penghasilan sains dan teknologi perlu bermatlamat laksana tugas khalifah untuk mencari ridha Allah SWT. Kemudian ia bukan saja mengambil kira soal tanggungjawab tentang data atau pendapatan. Ia juga perlu bertanggungjawab terhadap hasil dan kesannya. Okey. Kita um, uh, macam buat satu-satu benda yang dia perlu tengok daripada A sampai Z. Macam dia buat makanan, dia perlu tengok benda tu perlu selamat, perlu halal daripada awal sampai akhir.
sampai kepada pengguna, dan dia perlu tengok juga apa kesan kepada pengguna jika dia makan produk tersebut. Situlah dia kena perhati satu-satu benda tu. Dia tidak boleh menghasilkan produk uh, yang ada kesan sampingan kepada pengguna di kemudian hari. Dia perlu bertanggungjawab kepada ciptaan ataupun inovasi. Dan etika dan nilai juga berkaitan soal tanggungjawab. Apakah untuk menunjuk-junjuk, riak, meninggi diri, sehingga ke tahap menafikan kewujudan Tuhan, atau sebaliknya. Ini bergantung kepada siapa yang clone dan sebagainya lah, yang cuba mengambil peranan Tuhan. Okey, itu 3 poin utama. Perlu faham dia punya matlamat, dan perlu ada sifat tanggungjawab. Dan yang ketiga, apa tujuan penghasilan pasal teknologi, ataupun dalam dalam dia melakukan aktiviti sains dan teknologi. Apa tujuan, apa matlamat, apa perlu ada tanggungjawab. Itu 3 poin utama lah. Dan seterusnya, perlu juga mengambil kira soal kemaslahatan. Kemaslahatan ini kebaikan sejagat lah. Okey. Ataupun masalah ni lebih kepada kebaikan. Kesejahteraan. Dengan mengambil kira tahapnya. Adakah satu benda tu daruriyat? Adakah benda tu adalah satu benda yang sangat-sangat diperlukan? Benda darurat. Okey. Contoh vaksin. Vaksin. Okay, kita ciptakan vaksin. Adakah benda tu darurat? Okey. Darurat lah untuk kita mengekang penularan COVID-19. Okey. Jadi majoriti ulama beri kita pakai vaksin untuk kita menyelamatkan nyawa kita dan mencapai imuniti kelompok supaya rantaian COVID-19 ini boleh diputuskan ataupun dihapuskan secara total. Okey, kemudian hajiat. Hajiat ni adalah perkara yang menjadi keperluan. Okey. Mana merupakan hajat kita. Mana kita perlu benda ni. Di situlah perlu tengok juga. Okey, setiap benda yang orang memerlukan dalam untuk menjalankan kehidupan seharian. Macam kereta dan sebagainya, itu semua merupakan keperluan-keperluan yang 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 boleh kita penuhi lah menggunakan penghasilan sains dan teknologi. Ataupun tahsiniat. Tahsiniat ni macam dia punya kehendak lah. Kehendak. Mana perhiasan saja. Tahsin ni menambah baik. Okay. Kita kalau boleh pilih rumah satu tingkat sebagai keperluan, dia nak untuk kehendak dah rumah 2 tingkat. Kalau boleh kita pakai kereta kecil sebagai keperluan, dia nak kehendak dah ataupun tahsiniat dah, kereta lembu ataupun kereta Lamborghini. Itu merupakan tahsiniat lah. Contoh kita kalau pakai teknologi kan. Teknologi kita cukup sebagai contoh Vivo. Okay. Contohlah. Teknologi kita pakai cukup pada Vivo. Tapi kita nak lebih. Kita nak teknologi yang lagi canggih, lagi molek lah. Pergi kepada tahsiniat. Pergi kepada kehendak. Okay. Kemudian kita juga perlu mendahulukan kepentingan ummah. Kepentingan ummah banding individu, kepentingan masa depan yang utama banding keperluan semasa yang kurang penting. Sini kita tengoklah daripada COVID ni boleh nampak dah macam mana kita perlu utamakan orang ramai dulu. Mana kita cuba ramai-ramai ambil vaksin supaya imuniti kelompok tu boleh dicapai. Kita menyelamatkan ummah yang lagi besar. Okay. Kemudian mengutamakan kualiti hasil kajian, manfaat dan faedah yang berpanjangan. Itu yang lebih baik lah. Kalau kita boleh pakai satu benda tu secara berpanjangan, yang lebih baik daripada benda yang
sementara. Okay, itu antara persoalan-persoalan yang ada dalam etika dan nilai, dan ini dalam Islam. Contoh di Islam mesti dah mengikut prinsip Quran, Sunnah, ijma ulama, qiyas dan sebagainya. Okay. Dan berkaitan juga dengan akidah, tidak memasukkan akidah. Okay. Itu yang berkaitan dengan etika dan nilai. Dan sedikit yang tadi yang saya uraikan tadi ada berkaitan dengan Islam. Islam punya perspektif tentang etika dan nilai. Banyak sebenarnya isu-isu etika dan nilai dalam teknologi ni, tapi tidaklah saya nak urai satu-satu. Ikut perspektif agama masing-masing lah. Okay. Dan benda ni yang ada dua je dia punya main point. Satu ikut agama dan satu lagi ikut dia punya uh, pertimbangan. Yang mana baik dan yang mana buruk. Okay. Kemudian prinsip sains dan teknologi. Sains moden adalah bebas daripada nilai dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keuntungan dunia. Ada bebas daripada benda tersebut. Ini yang dalam sains moden sekarang ni. Okay. Maksudnya dia bebas daripada sebarang bentuk nilai ataupun sebarang bentuk kekangan, adab, akhlak dan sebagainya. Okay, dia hanya nak buat untuk untuk kemajuan saja. Untuk ambil untung sahaja. Jadinya kesannya banyaklah. Mana salah guna, salah dan hasil penciptaan tu orang ramai akan menggunakan ke arah jalannya yang tidak tidak baiklah. Jadi itulah menurut Maurice Buckley, golongan terbesar dalam kalangan ahli sains hari ini diikat oleh teori materialism. Mereka tidak memandang kepada persoalan agama atas benda yang mereka lakukan tersebut ataupun teknologi yang mereka hasilkan, dengan menganggap agama tu didirikan atas legenda. Bila kita jadi materialistik, okay, benda-benda tu dihasilkan dengan apa? Dengan 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 pandangan yang materialistik hanya untuk keduniaan semata-mata, maka tak adalah nilai agama dalam hasil penciptaan tersebut. Jadi di sini penting kepada orang yang pakai. Lelaki, bukan orang Islam pun yang buat benda-benda ni. Tapi kita perlu kepada benda tersebut macam handset kan. Tapi yang penting orang ni berbalik kepada orang yang pakai pula. Okay? Orang yang buat dah materialistik. Okay? Hanya memandang kepada aspek keduniaan saja mata-mata. Tapi untuk kita, untuk manusia, kita perlu ada pertimbangan yang wajar dalam penggunaan, dalam interaksi kita dengan teknologi. Dan sebagai kepentingannya, etika dan nilai merupakan bidang falsafah yang membicarakan tentang tingkah laku manusia. Yang mana baik, yang mana buruk. Okay? Dan etika dan nilai akan mensejajarkan, okay, sains dan teknologi yang sesuai dengan hukum, nilai dan etika sejagat. Dan etika dan nilai akan mencorakkan segala aktiviti sains dan teknologi selaras dengan pegangan dan kepercayaan. Okay. Dan ini merupakan kesan yang pertama, kalau tak ada pertimbangan etika dan nilai dalam sains dan teknologi, alam akan musnah. Manusia menjadi bongkak. Manusia tidak perlukan Tuhan. Okay, runtuhnya nilai kemanusiaan, jenayah berluasa, jenayah cyber dan sebagainya. Okay. Ini antara contoh isu-isu yang boleh kita timbang dari sudut etika dan nilai. Di sini saya harap kamu fahamlah. Okay. Untuk etika dan nilai ini, yang bergantung, dia adalah tentang persoalan agama. Dia adalah tentang persoalan akhlak. Dia adalah tentang pertimbangan baik dan buruk. Okay. Kalau tidak, manusia ni memang akan lupa diri lah. Memang dia akan rasa dia paling maju lah dalam dunia ni.
dia akan lupa lupa tanggungjawab, dia akan bongkak dan sebagainya. Dan akhirnya manusia akan menjadi kepada robot. Ha? Manusia bukan lagi manusia, ya, dan mereka akan bergantung penuh kepada teknologi. Apa yang teknologi cuba bagi, mereka akan telan bulat bulat. Okey, okey, itu yang poin penting dalam uh, dalam topik ni, topik yang ketujuh, iaitu etika dan nilai. Dan seterusnya kita akan tengoklah daripada sudut ni, etika dan nilai dalam bidang perubatan, biologi, alam sekitar, pemakanan, klon dan artificial intelligence. Ini antara isu yang kamu pilih lah. Okay. Tapi ini tak boleh pilih lah sebab dah terangkan dalam slide. Jadi kamu boleh pilih isu-isu yang lain lah. Okay. Dan saya dapati ada lagi grup yang belum hantar tajuk dalam WhatsApp group tu. Belum menyatakan lagi tajuk apa yang dia nak pilih. Sebab saya nak approve. Dan kemudian boleh kamu terus proceed kepada storyboard. Ataupun saya akan ajar macam mana nak buat storyboard. Baik. Yang pertama, dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, etika dan nilai dia, contoh kita ambil daripada pembedahan untuk kecantikan. Jadi sini kita perlu pertimbangan. Yang pertama adalah daripada perspektif agama. Pembedahan plastik ataupun suntikan botox daripada perspektif agama adalah dilarang. Dan kalau ada agama yang tidak melarang untuk pembedahan kecantikan, kita perlu tengok daripada perspektif baik dan buruk dia. Adakah benda tu mendatangkan lebih kebaikan ataupun mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Situ kita perlu nilai lah. Tapi nilai Islam, sebarang bentuk tambahan adalah dilarang. Itu dia dihukum sebagai mengubah ciptaan Tuhan. Kemudian penukaran jantina. Mana lelaki yang ada naluri perempuan tukar jantina nak jadi perempuan menggunakan kemajuan perubatan. Ini juga dilarang. Dan kalau ada agama yang tidak melarang, kita perlu timbang pula daripada perspektif baik dan buruk. Okay. Adakah benda ni boleh diterima oleh majoriti ramai ataupun benda ni dah menjadi common sense dalam masyarakat. Kita perlu tengoklah benda tu. Kalau duduk kat barat, mungkin benda ni diterima ramai. Tapi kalau kita duduk di Malaysia, benda ni satu benda yang melawan lah kita punya agama perlembagaan, agama persekutuan, iaitu Islam. Kemudian penggunaan ubat ataupun racun untuk tujuan khianat. Ini satu benda yang 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 jelas salah lah tujuan dia tu. Okey, itu dalam aspek perubatan. Kemudian kita pergi pada biologi. Okey, ini banyak dan tentang perkelonan. Perkelonan dia ibu tumpang ada. Okey. Okay, ni kamu contoh kalau kamu pilih tentang ibu tumpang. Okey, jadi ibu tumpang ni kamu kena uras. Yang pertama adalah aspek apa itu takrifan ibu tumpang. Kemudian kamu tengok juga macam mana ibu tumpang tu boleh berlaku. Kemudian kamu timbang daripada perspektif etika dan nilai. Dan akhirnya kamu buat kesimpulan. Adakah teknologi ini baik ataupun buruk. Ataupun perkara yang dilakukan ini baik ataupun buruk. Dan begitu juga dalam aspek perkelunan dan bayi tabung uji. Kemudian ini perkelunan. Macam ni, kamu perlu timbangkan macam ni. Apa masalah yang ada dalam perkelunan? Contohnya kekeluargaan dan nasab tu entah
nak tahu macam mana. Lepas tu psikologinya, okey, moralnya macam mana, keamanan dan keselamatan, faktor keselamatan dan keamanan. Lepas tu dana dan kewangan. Okey, itu benda yang perlu ditimbang. Okey, kemudian kita pergi pada AI. AI. Ataupun kecerdasan buatan. Okey. Bila pergi pada AI, Artificial Intelligence adalah ilmu yang berhubung dengan kemampuan komputer. Okey, membantu manusia. AI adalah daripada ilmu komputer, okey, agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti sebaik manusia. Okey, di situ ada robotik, sensor, intelligent computer aids, instruction, computer vision, sistem pakar dan pengolahan bahasa universal. Ini kamu boleh lagi fahamlah tentang AI. Jadi di sinilah kita perlu menilai, menilai AI itu lebih banyak mendatangkan keburukan ataupun kebaikan. Dan aspek mana yang dia mendatangkan keburukan, mana kita boleh apa? Kita boleh be alert on that particular. Okay. Jadi sini dinyatakan, okay, kelebihan AI yang menjadi ancaman kepada manusia adalah tentang kemampuan simpan data yang tidak terbatas, memiliki ketepatan dan kecepatan, dan ini juga ini yang terkesan lah. Ada satu tragedi yang berlaku, tu yang apa, kimia lah dan apa, amonia di Beirut. Okay. Tadi dia membangunkan teknologi kimia, tapi benda ni akhirnya memakan diri apabila berlaku tragedi lah. Seramai 200 orang mati, meninggal dunia, 4,000 cedera dan 200,000 hilang tempat tinggal. Benda-benda ni perlu ditimbang. Adakah dia silap kerana buat dekat dengan pelabuhan, ataupun adakah sepatutnya dia buat di tempat yang jauh daripada penempatan manusia? Itu benda-benda yang perlu difikirkan. Okay, takkan kita buat contoh kalau kilang kimia di tengah-tengah pekan, okay, ataupun kita nak apa, kita nak lombong uranium di tengah-tengah pekan. Itu mesti dah memerlukan kawasan yang jauh daripada penempatan manusia. Okey, lebih kepada AI habis. Pada AI, kemudian teknologi kimia. Kemudian last sekali adalah tentang etika dan nilai dalam aspek IT hackers, dark web dan data mining. Okay, hackers adalah orang yang menerobos masuk ke dalam sistem komputer dengan pelbagai tujuan. Okay. Dark web ni dah apa orang panggil web yang lebih dalam lah daripada yang sekarang ni kan. Macam web hitam, dark web. Ada menyimpan benda-benda yang classified ataupun benda-benda yang lebih dalam rangkaian data dark web. Data mining. Mana sini wujud potensi untuk salah guna kod keselamatan, mana boleh apa, boleh hack lah, boleh hack. Kemudian pindah wang tanpa izin, okey, sebar bahan tak elok, bahan fitnah, virus, dan kemudian sistem komputer diceroboh. Kemudian penggunaan data palsu dan data yang dimanipulasi. Jadi tiga-tiga benda ni, sama ima hackers, dark web ataupun data mining, dia ada punya sisi keburukan. Jadi benda tu yang kita perlu timbang. Okay, adakah wajar benda ni digunakan
adakah wajar benda ni diaplikasikan. Jadi dia mesti ada dia punya pertimbangan antara baik dan buruk. Dan perkara tu yang kamu perlu fokuskan. Okey. Okey, ini antara perkara yang ada. Okey. Dan saya rasa kamu boleh pilih tajuk daripada sini. Ha? Saya rasa kamu boleh pilih tajuk daripada sini. Okay, contohnya data mining, okay, Book by Dolly, Pseudoscience of Skincare, dan Trip, Parent Baby, Artificial Intelligence and Gamification in Hiring, Predatory Journal, Student Tracking Software, Corruption of Tech Ethics. Okay, saya rasa kamu boleh pilih tajuk dari sini dan buat untuk kamu punya pemilihan tajuk untuk final assignment nanti. Tajuk ni cantik. Okay, Predatory Journal. Ni baru ni. Okay. Dan saya rasa elok kamu pilih tajuk di sini dan terus bagi pada saya dan saya akan terus approve untuk tajuk-tajuk yang macam ni. Okay. Saya sangat alu-alukan tajuk yang macam ni. Contoh Artificial Intelligence ni kena sekalikan dengan gamification, barulah dia tak pergi kepada AI semata-mata. Okay, baik. Dan sebagai kesimpulan, maknanya sini kita boleh nampak ada banyak isu-isu tentang teknologi yang kamu boleh kaji. Okay. Dan sebagai kesimpulan, sains dan teknologi perlu bermatlamat untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun daripada persertaan agama lain dia perlulah uh, mempunyai kebaikan lebih daripada keburukan. Dia tidak mengganggu gugat nilai kemanusiaan. Okay? Dia tidak mengganggu gugat nilai agama. Dia tidak mengganggu gugat akhlak manusia ataupun kesihatan kehidupan manusia. Benda tu mesti ada tanggungjawab lah. Mesti ada matlamat kenapa dibuat, mesti ada tujuan. Satu lagi mesti bertanggungjawab atas setiap ciptaan. Etika dan nilai dalam penghasilan sains teknologi bukan sekadar mengambil kira soal tanggungjawab tentang dapatan dan ia juga tentang tanggungjawab terhadap proses dan hasil yang berlaku selepas itu. Okay. Sekian daripada topik yang ke-7. Ada 9 soalan.